Adakah Bersatu kini menghadapi dilema besar dalam usahanya untuk kekal relevan dalam lanskap politik Malaysia? Ketua Pemuda Bersatu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal baru-baru ini menyatakan bahawa parti itu perlu memperluaskan naratif perjuangannya untuk merangkumi semua kaum dan agama tanpa mengabaikan falsafah asal berteraskan Melayu Islam. Persoalan penting yang timbul, apakah langkah ini dapat menyatukan pelbagai tapisan masyarakat atau adakah Bersatu akan kehilangan identiti dan sokongan tradisionalnya yang kukuh dalam kalangan pengundi Melayu? Wan Faisal yang menawarkan diri sebagai calon ahli Majlis Pimpinan Tertinggi atau MPT pada pemilihan parti akan datang menegaskan bahawa Bersatu tidak lagi boleh bergantung semata-mata kepada undi protes daripada ahli UMNO kerana peralihan ini semakin berkurang. Sebaliknya, parti perlu tampil dengan manifesto dan naratif yang lebih luas serta menawarkan pemimpin yang bebas daripada skandal dan liability yang boleh merosakkan imej di mata rakyat. Apakah ini satu langkah yang bijak? Dengan memperluaskan sayapnya kepada semua kaum, termasuk memperkasakan sayap Bersekutu Bersatu dan Dewan Himpunan Pendukung PAS atau DHPP, Bersatu berharap dapat menarik sokongan bukan Melayu dan pada masa yang sama menambah kerusi di peringkat parlimen untuk mengukuhkan kedudukan dalam Perikatan Nasional. Namun, langkah ini mungkin akan menimbulkan persoalan dalam kalangan penyokong tradisional yang kuat berpegang pada perjuangan Melayu Islam. Adakah naratif ini akan mengorbankan teras perjuangan asal parti yang beracuankan Melayu Islam? Sebagai contoh, Wan Faisal menegaskan bahawa Bersatu telah meletakkan pemimpin bukan Melayu Chong Fat Ful sebagai naib presiden Bersekutu Bersatu, satu langkah yang dilihat sebagai usaha untuk memberi peluang kepada pemimpin bukan Melayu dalam parti. Tetapi persoalannya, adakah pemimpin-pemimpin bukan Melayu ini mampu mendapatkan sokongan yang cukup kuat untuk menyaingi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di kawasan campuran? Adakah mereka akan diberi peluang sebenar oleh pengundi-pengundi yang sudah lama mengenali politik Malaysia sebagai bersifat perkauman dan agama? Lebih menarik lagi, Wan Faisal turut menegaskan bahawa walaupun Bersatu memperluaskan naratif perjuangannya, falsafah perjuangan Melayu Islam mesti terus menjadi asas parti. Falsafah perjuangannya mesti berakarkan dan beracuankan Melayu Islam, katanya. Memberi amaran kepada setiap pemimpin Bersatu termasuk penggantinya sebagai ketua pemuda selepas pemilihan parti nanti. Namun, dalam usaha menyeimbangkan antara memperjuangkan kepentingan semua kaum dan mempertahankan falsafah Melayu Islam, adakah Bersatu mampu memuaskan hati kedua-dua pihak? Apakah pengundi Melayu yang melihat parti ini sebagai benteng kepada hak dan kepentingan mereka akan merasa tersisih atau kecewa dengan langkah ini? Pada masa yang sama, adakah pengundi bukan Melayu akan menerima Bersatu sebagai parti yang benar-benar mampu memperjuangkan kepentingan mereka atau adakah mereka melihatnya hanya sebagai strategi politik semata-mata? Bekas timbalan Menteri Belia dan Sukan itu turut menegaskan bahawa Bersatu tidak boleh lagi bergantung kepada undi protes daripada ahli UMNO. Kalau ingin keluar dari undi protes, kita kena tampil dengan manifesto, naratif, atau susuk pemimpin yang diyakini rakyat. Pemimpin perlu bebas skandal, tiada beban atau liability yang membuatkan pengundi tolak atau meluat, katanya. Ini satu pengakuan yang penting bahawa Bersatu kini sedang mencari jalan untuk memastikan ia tidak hanya dilihat sebagai pilihan sementara oleh pengundi yang kecewa dengan UMNO, tetapi sebagai parti yang benar-benar mampu membawa perubahan. Namun dalam keadaan politik Malaysia yang penuh dengan skandal dan polemik, persoalan yang lebih panas timbul. Adakah pemimpin-pemimpin Bersatu sendiri benar-benar bebas daripada skandal? Adakah rakyat Malaysia yang sudah bosan dengan politik lama yang seringkali terpalit dengan isu-isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa
akan percaya dengan janji-janji baru ini. Sejauh mana Bersatu dapat meyakinkan pengundi bahawa ia berbeza daripada parti-parti lain. Pada pilihan raya umum ke-15, PN yang diterajui oleh Bersatu dan PAS berjaya mencatatkan keputusan yang baik di kerusi majoriti Melayu. Hasil peralihan sokongan ahli UMNO kepada komponen itu. PN memenangi 74 kerusi, sebahagian besarnya di kawasan majoriti Melayu, selain berjaya merampas pentadbiran di Perlis dan mengekalkan pentadbiran di Kedah, Kelantan, serta Terengganu. Namun, adakah Bersatu mampu mengekalkan momentum ini jika ia mula memperluaskan naratif perjuangan kepada semua kaum? Atau adakah mereka berisiko kehilangan sokongan tradisional yang melihat parti ini sebagai pejuang hak-hak Melayu dan Islam? Satu lagi persoalan yang timbul ialah adakah pengundi bukan Melayu dan bukan Islam bersedia untuk memberi sokongan kepada Bersatu, yang pada dasarnya ditubuhkan dengan teras Melayu Islam. Adakah naratif baru yang cuba diketengahkan ini akan berjaya menarik pengundi yang selama ini lebih cenderung kepada parti-parti seperti DAP, PKR, atau MCA? Ini adalah cabaran besar yang perlu dihadapi oleh Bersatu jika mereka benar-benar mahu memperluaskan pengaruh di kawasan campuran. Dalam kesimpulannya, Bersatu kini berdepan dengan satu persimpangan besar dalam sejarah politiknya. Di satu pihak, mereka ingin memperluaskan naratif perjuangan untuk merangkumi semua kaum dan agama, tetapi pada masa yang sama mereka tidak boleh melupakan falsafah perjuangan Melayu Islam yang menjadi teras parti. Ini adalah satu dilema yang bukan mudah untuk diselesaikan. Sekiranya Bersatu terlalu fokus kepada memperjuangkan kepentingan semua kaum, mereka mungkin kehilangan sokongan asas daripada pengundi Melayu. Namun, jika mereka terus terlalu berpegang pada perjuangan Melayu Islam, mereka mungkin sukar untuk menarik sokongan daripada pengundi bukan Melayu. Apa yang jelas, masa depan politik Bersatu bergantung kepada sejauh mana mereka dapat menyeimbangkan antara memperjuangkan kepentingan semua kaum dan mempertahankan identiti asal mereka. Soalnya, adakah pengundi Malaysia bersedia untuk menerima naratif baru ini? Atau adakah Bersatu akan terperangkap dalam dilema politik yang sukar untuk diatasi? Apakah pandangan Anda? Sila komen di bawah. Dan jumpa lagi di isu yang seterusnya. Terima kasih.